Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Happy Monday, selamat tengah hari. Apa khabar penonton-penonton WHI yang anda bersama saya Segita dan juga Fatin Hamimah Yusof untuk menceriakan hari Isnin anda. Ya, dan harapnya hari Isnin ini penuh dengan semangat baru. Seperti mana saya dengan Yana pernah kongsikan. Hari baru ni kita kena peluk diri kita dan cakap, I love myself. I love myself. Dan harapnya hari ini perkongsian baru untuk anda. Dan sebelum kita nak mulakan topik kita hari ini ataupun perkongsian kita hari ini, Sugi, ada sesuatu yang memberi saya orang kata keterujaan sebagai seorang ibu bapa ni. Apakah dia? Awak nak kongsikan tak ke rahsia? Boleh. Saya nak kongsikan yang mana 20 hari bulan November lalu, Hari Kanak-kanak Sedunia kan. Biasalah dekat sekolah-sekolah mereka ada lakukan aktiviti ataupun tema-tema tertentu. Dan bercerita mengenai adik Auni ni, di sekolahnya cikgu-cikgu adakan tema kerjaya. Jadinya kalau ibu bapa, kerjaya ibu bapa tu dipamerkan melalui kostum dan sebagainya. Jadi apa yang awak kongsikan ini adalah yang dipaparkan di skrin juga, di mana adik Auni ini telah berkeras kepala. Dia nak pakai kostum sebagai bapa dia yang juga merupakan seorang kaki tangan Majlis Perbandaran di Perak. Sebenarnya bapa dia kata pilihlah kostum lain. Tetapi dia ni tak nak juga pakai macam bapa dia, sebab dia kata bapa dia lah yang membantu mereka bekerja keras, belikan diorang makanan dan minuman dan segalanya. Jadi kira macam penghargaan jugalah untuk bapa dia. Wow, adik Auni, bangga kami dengan adik Auni ni. Sebab apa? Kecil lagi kan dia dah boleh berfikir mengenai penghargaan kepada seorang bapa. Kadang-kadang adik-adik kecil ni terlalu memikirkan nak ikut-ikut kawan, tetapi tidak. Adik Auni ni ada prinsip sendiri yang mana dia ingin membuktikan kerjaya bapanya. Antara komen netizen, she is very proud of you bang, no matter what job you are doing. Sorry, kena tulis English, kalau tak air mata jantan turun. Faham? Dan juga ada yang katakan contoh anak yang dibesarkan oleh ibu bapa budiman berjaya mendidik kepribadian mulia dalam diri anak. Tahniah juga kepada ibu dan juga ayah Auni. Dan itu sedikit sebanyak yang mana boleh membuka mata kita tentang kejujuran ataupun keikhlasan seorang anak. Pada hari Isnin ini saya rasa penonton ingin sedikit hiburan. Awak nak hiburan? Saya perlukan hiburan. Jadi apa kata kita bersama dengan Afiq Adnan dengan lagunya Kisah yang Indah. Silakan Afiq. Ku berjalan dalam kisah yang keliru tentang bahagia yang tidak memudar bersamaku. Kehadiranmu menyinari gelap malamku sayang. Kisah yang indah. Bagaimana ku bisa lari dan menyepi jika tanpamu ku tak mampu terbang ke awangan. Adakah kita masih cinta atau saling menyakitkan? Kenyataan kita telah berbeza. Jelaskanlah apa yang dirimu mahu, sebuah cinta atau hanya teman yang biasa. Jangan biarkan ku di sini tertanya dan berharap engkau akan pulang. Bagaimana ku bisa lari dan menyepi
Wajah yang indah daripada Afiq Adnan. Apa khabar Afiq? Kau baik. Khabar Sihat baik, ya? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Awak yang menyanyi tetapi rakan saya kat sini sama macam tu dia. Itu kan belakang tabir, jangan pecahkan rahsia. Banyak di sebalik tabir yang penonton dah tahu. Apa pun Afiq, single solo awak yang pertama. Betul. Single solo saya bersorangan lah kali ni. Bersorangan. Sebab sebelum ni saya bersama dengan rakan-rakan saya Razman Shah dan juga Nizar Afham. Tapi kali ni saya keluarkan lagu solo saya. Okey, baik. baik. Jadi boleh terus ceritakan pengalaman menyanyikan single solo pertama awak ini. Okey, dia rasa berbeza lah kan sebab dulu pergi mana-mana selalunya ada kawan-kawan saya. Tapi kali ni saya berdiri secara solo untuk mencabar diri saya lah. Untuk lebih orang kata confident dan berani untuk teruskan bidang saya secara solo. Ya, Okey, kalau baik. melihat kepada lagu ini, naskah ini sebulan yang lalu dikeluarkan. Apa sebenarnya ilham kali ini nak bergerak secara solo lah? Okey, sebenarnya pada awalnya memang kami dikumpulkan untuk bergerak secara solo, tapi label kami nak memperkenalkan kami dalam industri muzik. Secara berkumpulan lah untuk just perkenalkan kami by project lah. Okey. So right now is the right time for us to berpecah untuk buat career masing-masing lah. Faham. okey, Dan okey. lagu ini komposernya adalah Sharon Paul. Ya, betul. Jadi sebelum ini pernah bekerjasama bersama dengan Sharon Paul? Ya, betul. Macam single yang bersama rakan-rakan saya pun adalah orang kata hasil daripada Sharon Paul lah. Baik. Jadi tak adalah kata berdebar sangat. Tak adalah. Ya. Tak sangatlah. Nak kata berubah sangat tak adalah. Okey. Tapi melihat kepada rata-rata di YouTube, semua sukakan lagu ni. Katanya tak boleh dengar sekali tak puas, kena dengar banyak kali. Cabaran untuk Afiq sendiri mungkin mencabar vokal Afiq ke bagaimana? Betul, sebab selalunya lagu kalau bertiga kita akan ada pembahagian vokal. Tapi untuk lagu ni memang saya seorang, so saya kena tonjolkan lebih orang kata bakat vokal saya lah, sebab lain-lain orang ada vokal tersendiri. Ya, So betul. saya akan lebih memainkan teknik-teknik dekat dalam lagu ni lah. Okey. Jadi kalau Afiq, kalau sekarang ni kalau saya tanya Afiq rasa Afiq sudah mendapat identiti sebagai seorang penyanyi ataupun masih lagi tengah mencari? Adakah genre memang genre di hati ke bagaimana? Okey, sebab macam dulu genre yang kami bawakan adalah lagu macam catchy, which is memang saya rasa bukan jiwa saya lah. So lagu ni adalah jiwa saya sebab saya meminati artis macam Lah Ahmad, Anwar Okey, Zain. boleh nampak dia punya muka dia. So saya minat artis macam tu. So lagu ni adalah kena dengan hati saya lah, jiwa saya. So saya rasa saya sukalah dengan lagu ni. Okey, soalan terakhir, puas hati atau tidak dengan music video dan juga keseluruhan hasil karya kali ini? Ya, saya orang kata dah orang rasa puas hati lah. Tapi insya-Allah akan datang saya lagi? nak ada improvement lah kan. Mana tahu yang lebih baik, yang lebih kau-kau punya kan. Wow, dia bagilah. Baik, kau-kau lah. Okey, baik. Afiq akan bersama dengan kita selepas ini. Afiq dah tahu dah topik hari ini, tapi anda tak tahu lagi. Tapi sebelum kami nak kongsikan, apa kata anda saksikan TikTok ini dahulu. Jom kita saksikan. Macam tu orang abaikan je lah. Sebab tu adalah kawan yang fake. Tapi kalau sekarang korang ada kawan yang suka cakap buruk depan korang, even korang semulut dia laser sebab dia suka mengata korang gemuk, dia cakap korang tak cantik, dia cakap korang tak putih, dia cakap korang tak flawless. Tapi sebenarnya dia adalah the real friend yang sedang mengingatkan korang apa yang korang buat tu salah. Setengah orang lah, dia layan orang berdasarkan rupa. So kalau kulit dia gelap sikit, dia tak cantik ke? Kalau dia gemuk, dia tak cantik ke? Kalau lelaki tu rendah sikit, dia tak handsome. Lepas tu kau kata apa? Muka dia berjerawat sikit, kau tak nak kawan dengan dia. Takut jangkit. Apa dah sempurna sangat ke hidup kau ni, Mat? Cuba belajar terima kelebihan dan kekurangan orang lain. Oh, asal dia handsome, dia cantik sikit, kau tak ada hukum kau nak letak kat dia lah. Oh, kalau yang biasa-biasa je, tak apa yang buruk kat mata kau nak ambil alih kerja Tuhan. Kau nak letak hukuman dekat dia. Sibuk nak peli dia, nak downgrade dia. Tolong jangan beza-bezakan kawan kau berdasarkan rupa dia orang. Okay, so boleh ke kalau someone tu nak sukakan kita disebabkan rupa? Jawapannya boleh. Sebab itu hak dia. Dan dia suka kau pun disebabkan rupa kau. Itu pada awalnya. Tetapi kena ingat, dia akan stay dengan kau dengan orang kata perangai kau lah kan. Kalau perangai kau okey, dia stay lama. Cantik macam mana pun, elok macam mana pun, kalau perangai macam tu tak guna juga kan. But
orang kata the best will stay. Tepuk dada tanya selera. Macam mana kriteria kawan yang kita perlukan tu Sugi? Saya nak tanya kawan saya. Awak macam mana ya pemilihan kawan awak? Saya nak tahu juga. Saya pergi dengan quote vibes don't lie. Kalau kita vibe macam lagu kan. Kalau aku like, aku tak, aku swipe. So betul. Kalau vibes dia tak kena, memang saya akan swipe terus. Dan di Facebook sudah pun ada komen-komen. Okey, ini daripada Halijah Hanif ya. Selamat tengah hari pengacara kesayangan. Selamat tengah hari. Rupa pilihan kedua, personality keutamaan. Cari yang positif agar dapat mengeluarkan toxic negatif dalam diri kita. Teman yang baik dan ikhlas banyak membantu dan boleh dipercayai. Saya setuju 100%. Sebab apa? Pokok pangkalnya kita tu sebenarnya kena betulkan diri dia. Banyaklah sebenarnya kita nak bincang sekarang ni. Belum lagi kalau anda ada pengalaman anda ataupun pendapat anda sendiri berkenaan dengan topik kita hari ini, cari teman, rupa atau personality. Kongsikan dengan kami di Instagram dan juga Facebook WHI. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Mel. Rasha is over there. Jom, kita duduk dengan dia nak? No way. Kamu lah, Mel. Kenapa aku tak suka dengan dia? Aku tengok dia okey apa. Cuma nampak macam well, tapi dia ada model look. You should be thanks to her, sebab kalau bukan disebabkan dia, aku rasa kau tak ada dah nak berselfie-selfie semua ni. Hilang long gone handphone kau. Aku tak suka dia dah. Come on lah, man. Think lah. Dia hot girl sekarang. Okay, satu campus suka dia. Mata pandang siapa? Pandang dia. Okay, kalau kita berkawan dengan dia, kau tak rasa kesaham kita macam naik sikit? Kan? Walaupun nampak macam tak berapa nak berduit. Exactly. Kalau kita tak kawan dengan dia pun, kita tak rugi apa tau. Bukan ada apa pun. Hello? Tak rugi apa-apa? Ada kerugian tu sikit. Sebab kau tak rasa ke? Semua pandang dia, suka dia. She's a hot girl. Kita ni tumpanglah sikit. Naiklah saham sikit. Kau take it lah. Seriously? Yeah. So, how? Marketing. Come on. Itulah dia pun macam kampung-kampung sikit kan. So, kalau kita kawan dengan dia, tak adalah dia overshadow kita. Kan? That's my girl. Pandai pun. Dia nak lah. Cepat, come. Okey, itu situasi yang sempat kami dapatkan untuk anda untuk berikan gambaran mengenai topik kita pada hari ini, rupa atau personality, yang mana satu menjadi pilihan apabila mencari teman. Okey, saya tak akan katakan yang ada yang salah, ada yang betul, sebab masing-masing ada pilihan masing-masing. Tapi hari ini kita nak tanyalah kepada tetamu kita di studio, apakah pilihan mereka, rupa atau personality? Ya, kita nak memperkenalkan tetamu kita di studio. Di hujung sana kita bermula dengan Encik Zahid Muhammad, perunding motivasi kita hari ini. Di sebelah Cik Zahid kita bersama dengan Afiq sekali lagi, Afiq Adnan, dan juga kita bersama dengan Amira Uthman. Terima kasih semuanya. Kita nak orang kata ketahui lebih dekat lagi. Ada macam-macam background ni kita boleh tanyakan. Okey, memandangkan kita dah bersama Afiq tadi, kita terus mulakan dengan Afiq lah. Okey. Afiq, bila cakap mengenai rupa dan personality, kebiasaannya kalau saya rasa yang lebih matang akan ke arah personality. Kalau yang mungkin muda-muda sedikit, macam kita tengok cerita kartun high school musical macam tu, dia akan ada famous girl gang, famous boy gang macam tu kan. Jadi dalam bagi Afiq, mengikut pengalaman awak, bagaimana awak memilih rupa atau personality? Lagi-lagi sudut lelaki. Selalunya macam saya sendirilah kan. Of course, first impression kita akan pandang pada rupa, betul. Selalunya macam cantik lah, handsome lah dia macam tu kan. Cantik pula. Contohlah pandang pada rupa kan. Tapi macam saya cakap lah, itu hanyalah first impression, and benda tu memang dia akan apa yang kita nampak dulu. Tapi bila kita dah kenal, kalau personality dia tak okey ke apa kan, so mostly kita akan turn off lah selalunya. So benda tu macam
Jadi dia secantik mana, sehandsome mana, tak ngam tak, memang tak boleh ngam lah. Macam saya kata swipe tadi kan. Ya, betul. Kalau Amira pula, kalau selebriti kan selalunya dengan populariti dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang kalau bukan artis tu tak nak dia dekat-dekat dan sebagainya, tapi ada juga yang sukakan populariti ni, suka nak berkawan dengan artis dan sebagainya. Dia tumpang glamour lah. Allah, kalau nak tumpang glamour dengan Mira macam tak berbaloi sebab tak glamour. Glamour, Wak. Tapi sebenarnya mungkin ada sesetengah orang yang orang kata friends for benefit kan. Tapi pada saya, of course, kalau tanya umur saya dulu 18, 17, mungkin saya pilih rupa kan. Tapi dah semakin tua ni, semakin tua. Matang lah. Semakin matang ni, of course, kita akan stay dengan orang tu kerana personality dia lah. Apa ni adalah benda yang paling last lah. Ataupun dia menjadi bonus sebenarnya kan. Kalau personality dia bagus, di samping rupa yang bagus, itu adalah bonus. Okey. Amira personality, Afiq melihat muka, rupa dulu, kemudian personality. Encik Zahid bagaimana? Dia adakah mengikut umur ataupun pandangan kita tu berbeza? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia dua-dua penting. Tipu kalau kata tak tengok muka kan, macam itulah. Tapi bagi saya, pendapat saya, dia body and soul. Dia jiwa dan raga. Kecantikan ni luaran, which is the body. Body saja, kalau tak ada soul tak jadi. Kalau dalam movie badan jalan tak ada jiwa, tu nama dia zombie. Kan? Sama juga kehidupan kita. Kalau cantik saja tapi personality tak ada, dia akan cepat expose. Dia akan cepat nampak kekosongan dia tu. Tetapi kalau personality sahaja tapi tak menjaga rupa, ada rupa cantik ni dia very subjektif. Itu yang susah nak kata tu, sebab kita nampak tak cantik tapi orang tu nampak wow, the most beautiful kan. Paling cantik dalam dunia. Sebab tu kita tengok kadang-kadang pasangan tu ataupun teman kita, kalau kita ambil pasangan hidup lah, kita pun garu kepala macam mana dia boleh dua ni kan. Tapi sebab bagi pandangan dia cantik. Jadi saya sangat setujulah dengan Amira, dengan Afiq, bahawa first impression tu ialah luaran, sebab itu yang kita nampak. Tetapi setelah kita kenal hati budi, yang buat kita kekal. Kita letak macam ni. Yang buat kita tertarik ialah fizikal, rupa, tetapi yang buat kita kekal ialah personality. Okey. Tapi kalau kita lihat orang kata long term relationship sebagai kawan juga kan, pastinya personality tu memainkan peranan yang lebih penting. Sebab makin kita tua, bukannya kita nak tengok sama ada kawan kita tu cantik seumur hidup ataupun tidak. Personality tu kena ngam. Kalau nak buat sesuatu kena sekepala. Tapi kadang-kadang Encik Zaid, ada dalam kalangan orang, dia cari kawan, dia tak sekepala. Tapi dia boleh duduk bersembang untuk berjam-jam sebab vibes tu lah. Dia boleh ngam macam tu sahaja kan. Macam kalau Afiq angguk-angguk ni, ada ke rakan sebegitu? Ada pengalaman ke? Ada lah, of course lah. Macam kita kan ada macam-macam kawan. Kawan sekolah rendah, sekolah menengah, kawan menyanyi, semua macam-macam kawan. So ada yang macam kita boleh ngam, kita ngam. Yang tak boleh ngam tu, kita tak adalah tak kawan. Cuma dia punya vibe tu kurang sedikit lah. Okey. Okey. Kalau melihat kepada, ada ke kategori individu-individu ini yang sememangnya mereka memang kena ada kekuatan untuk mendampingi mereka yang ada paras rupa. Sebab dia rasa itu salah satu keyakinan juga. Pandangan Mira. Kalau saya, sebenarnya saya mencari circle yang positif lah. Bukan semata-mata kerana rupa dan sebagainya. Sebab saya percaya circle yang bagus dia akan encourage kita untuk jadi lebih baik dan sebagainya. Tapi macam saya cakap lah, mungkin rupa paras yang cantik ni dia memang attract kita. Itu first thing kot yang akan attract kita kan. Tapi saya sebenarnya bila dah nampak rupa paras tu, saya akan mengenali dahulu. Kalau let's say ianya okey kan, kita akan teruskan. Kalau dia memang rupa paras yang cantik tapi saya rasa tak ngam, saya rasa sangat negatif, saya akan tinggalkan jugalah untuk kebaikan kita jugalah kan. Okey, baik. Dan saya pernah juga ada rakan yang superficial sangat, Cik Zaid, yang di mana kalau nak pilih kawan, dia tengok sama ada kawan ni dia kaya ataupun tidak, cantik ataupun tidak. Dan cantik dia macam superficial cantik tau, kena macam betul-betul ada makeup, semualah macam high end macam tu tau. Jadi bagi saya tak salah sebab itu pilihan awak kan. Kalau memang awak nak cari kawan sebegitu, carilah kan. Tapi di sini nak tanya, kalau kita terlalu banyak memberikan keutamaan kepada rupa seseorang, Cik Zaid, mereka yang mungkin personality wow memang 100% lah boleh dikatakan, tapi tak orang kata rupa paras tu
tak match dengan apa yang seseorang ini inginkan. Masalah juga kan? Betul. Saya suka guna contoh macam ni lah. Kalau kita travel, kita pergi holiday kan. Kita nak pergi dengan yang siapa? Yang muka cantik, lengkap macam tu, ambil masa 2 jam untuk... Dengan saya tidak. Ataupun kita nak pergi dengan orang yang chill, yang walaupun flight delay 2 jam, dia sit relax je. Walaupun baggage hilang, dia okey saja. Macam Mira sebut tadi, very positif. Jadi, kalau kita dalam perjalanan yang jangka pendek tu pun, kita dah suka orang yang positif, yang menenangkan kita, bukannya menyusahkan kita tunggu lama, apatah lagi dalam perjalanan hidup kita. Dengan kawan-kawan kita, kalau boleh kita nak berkawan, bukan kahwin je, til jannah. Kawan pun til jannah juga kan. Kita nak kawan kita tu yang membantu kita nanti sampai akhir masa lah. Jadi bagi saya very clear lah, jelas kalau kawan yang jenis luaran saja, mungkin untuk seronok lah kot, untuk ambil gambar cantik ataupun nak dapatkan pembuka bicara tu boleh lah, tapi dia tak akan pergi jauh. Okey, Encik Zaid, kalau boleh saya tambah soalan tu, personality dengan karakter itu berbeza. Betul? Ya, cantik soalan tu. Mungkin Encik Zaid boleh kongsikan sedikit lah berkaitan dengan personality dan karakter. Okey, personality ni ialah apa yang kita nampak, macam dia sifat dia lah. Tapi karakter dia tu ialah yang membawa dia. Karakter dia itulah yang tak boleh dipengaruhi oleh sesiapa. Saya bagi contoh, kalau kita kenal seseorang, lepas tu kita tengok personality dia nampak macam okey, nampak macam baik kan. Tetapi bila kita kenal betul, baru kita tahu karakter dia yang sebenar. The true colours. The true colours. Dan nak uji dia senang je. Nak uji karakter seseorang ni, kalau saya program saya selalu sebut tentang waiters test. Kalau siapa-siapa nak test kawan atau nak pilih jodoh pun, bawalah pergi dekat satu restoran yang memang terkenal dengan servis dia memang teruk. Order lain dapat lain, ataupun dapat datang lambat, ataupun dapat tak sedap. Itu tips tu. Kita tengok karakter dia. Kalau dia senyum, dia sabar, it's okay. Mungkin masa tu juga terus ajak kahwin lah. Maknanya susah nak cari orang macam tu. Penyabar betul. Kalau dia salah sikit dengan waiter tu, dia kurang ajar. Sebab karakter manusia dia keluar beberapa ketika, iaitu ketika kita lapar, ketika kita penat, untuk kita marah. Ni combine tiga-tiga sekali lah. Bila waiter salah order, kita tengah lapar, waiter salah order pula, mula keluar. Masa tu kalau tengah berkapal ke, baiklah break off terus. Situ juga. Masa tu juga. Sebab petanda besar tu. Itu tips yang ada diselit-selitkan juga. Banyak lagi sebenarnya. Angry dan angry. Banyak lagi tips yang kita nak dengarkan daripada Cik Zaid, pandangan Afiq dan juga Mira. Tapi sebelum tu, kita nak bawa perhatian anda untuk dengarkan juga Kata Orang Ramai. Jom. Personality, sebab bagi saya rupa paras tak penting kot. Sebab how you click with someone tu more important lah compared to dia punya appearance. For me lah. Rupa tu bonus kot. Dia actually okay juga. Tapi no matter what, personality is more important lah. Rupa paras tu it's come number 2 lah. It okay je kalau you pilih rupa paras at the first place, tapi still dia ada cons jugalah, pro and cons dia. Saya mesti pilih personality lah. Sebab personality ni dia kekal sampai sejak kita punya friendship tu, dia akan lebih baik lah. Sebab ini kan preference masing-masing kan. Jadi kita tak boleh nak judge lah kenapa dia pilih berdasarkan rupa. Mungkin dia ada sebab masing-masing, tapi kalau mungkin ada rupa yang okey dan dia juga personality yang baik kan, itu bonus lah. Saya berdasarkan personality. Sebab boleh menampakkan kawan tu nak pakai lama dengan kita. Saya pun pilih personality sebab saya lebih pentingkan kualiti daripada kuantiti. Bagi saya pilih kawan berdasarkan personality mereka lah. Sebab saya rasa kawan ni kan akan sentiasa ada dengan kita. Jadi bila personality dia tu sesuai dengan kita, sesuai dengan apa yang kita rasa, so dia macam membantu kita lah untuk sepanjang perjalanan persahabatan itu. Lagipun kalau kita pilih kawan yang mengikut rupa, rupa tu tak membantu apa-apa pun dalam persahabatan tu. Boleh berubah ataupun kadang-kadang diorang pun macam tak suka kita ke walaupun rupa mereka bagus.
Baik, itu pandangan mereka yang sangat jujur. Dan di Facebook WHI pun ada pelbagai komen. Ini komen daripada Nurul Izzah, katanya rupa dan personality dua-dua penting. Okey, tapi bila personality cantik dan baik, auto nampak rupa seseorang tu cantik seiring personality walaupun rupa dia biasa-biasa je. Tetapi Encik Baharudin pula berkata, kedua-duanya tak penting. Tapi mesti ngam dengan jiwa pemikiran dan boleh dibuat kawan atau teman sebantal. Easy going lah, senang lah. Okey, itu pandangan mereka. Kita nak terus bertanya kepada Amira. Semakin kita ni meningkat usia, kita banyak kan berjumpa dengan jenis-jenis individu kan. Kita dah kawan dengan kawan-kawan di sekolah agama, universiti, kawan kerja dan sebagainya. Sebenarnya ada juga sudut negatif dan juga positif yang kita boleh ambil kan. Daripada perangai seseorang tu juga kadang-kadang kita boleh reflect yang macam kita berjaga-jaga untuk tidak seperti mereka. Pandangan mana? Saya sebenarnya secara jujurnya ketika saya belajar di zaman U dulu kan, universiti saya, memang circle saya circle yang sangat-sangat positif tahu. Orang-orang yang sentiasa buat saya rasa saya nak kena jadi macam diorang. Sebab diorang ada kelebihan macam ni dan sebagainya. So dekat situ sebenarnya saya observe diri saya, bila saya jumpa circle yang bagus, saya sebenarnya ingin mengubah diri saya menjadi lebih baik, lebih bagus dan sebagainya. Tapi bila saya jumpa circle yang tidak berapa okey, orang-orang yang mempunyai personality yang tidak berapa kan, saya rasa macam takut juga, takut kalau kita terikut. Pasal waktu tu mungkin kita belum cukup matang dan sebagainya. Jadi sebenarnya waktu muda, kalau saya dapat memberi nasihat kepada orang muda, carilah circle yang bagus kerana circle kita tu sangat-sangat penting lah. Okey, baik. Dan sebelum kita ke Encik Zaid, saya nak tanya Afiq. Afiq sendiri pernah tak mengalami situasi di mana kita ngam dengan rakan ni, okey, tetapi semakin kita matang, mungkin personality Afiq dah berubah, Afiq ada minat yang berbeza ataupun memang lainlah cara Afiq berfikir. Dan kawan ni pun dah berubah. Pernah tak disebabkan itu awak rasa macam tidak mengapa, saya mengambil satu langkah ke belakang lah. Elok kalau kita berdua tidak berkawan lagi. Awak tunjuk kat saya ke? Tak. Okay, macam saya sendiri, of course lah kan, macam kadang-kadang bila orang tu membesar, dia akan berubah. Orang katakan. So macam saya sendiri, kalau orang tu berubah ke arah negatif, kita sendiri yang ada tanggungjawab untuk tegur dia dan juga kita pun ada haluan hidup kita. Benda baik kita follow, benda baik kita tak follow. So bagi saya benda tu tak adalah supaya saya nak putus kawan ke apa, tak adalah. Sebab mungkin dah kawan lama kan. Mungkin kita ambil yang baik daripada dia sebab kita janganlah ikut benda yang tak baik lah kan. Sebab benda baik kita ambil, yang tak baik kita tinggalkan. Okey. Tak break up dengan kawan lah. Tak ada. Itu jannah, Cik Zaid. Kawan biar beribu, kan orang kata. Betul. Okey, Cik Zaid, kita melihat kepada personality dan juga rupa paras. Bagi saya, kedua-duanya penting. Tetapi personality itu sangat penting lah bila kita semakin tahu menilai kawan tu. Tapi boleh atau tidak, kalau kita sebagai seorang individu, bukanlah kita ni bagus. Tapi kita melihat kepada personality dia ada sikit yang kurang sana-sini. Tapi kita nak berkawan dengan dia untuk kita nak bawa dia untuk adakan positivity untuk dia. Bagus, saya tunggu soalan ni sebenarnya. Sebab kita cakap pasal personality, dia takkan ada yang sempurna. Tak akan ada. Carilah seluruh ceruk dunia mana pun, mesti ada kurang sana sini kan. Jadi itu tabiat manusia, yang sempurna hanyalah Tuhan sajalah. Jadi selain pada tu semua tak sempurna. Itu hakikat kita kena terima. Tapi kadang kita terlupa kan, kita nak orang tu personality perfect je match dengan kita. Saya suka soalan tu sebab dia, kalau kita tengok paras rupa, dia macam dah fix. Bolehlah solid kan, biar cantik semua. Tetapi personality dia boleh berubah-ubah. Dia berubah mengikut macam circle yang disebut, kematangan usia, circle kita macam Amira sebut tadi, ataupun yang macam Afiq sebut tadi, dia you grow older kan. Itu dia boleh berubah. Tapi satu lagi, kita sebagai apa kita boleh kawal ialah kita bersangka baik dengan dia orang. Kalau kita tengok, saya pernah baca satu buku. Buku ni cara seorang polis ni dia boleh buat penjenayah. Penjenayah ni kita kata orang jahat lah. Dia boleh buat penjenayah tu menyerah diri tanpa drama. Dia guna teknik psikologi. Jadi dia guna teknik personality. Dia kata semua orang ni baik. Dia kata walaupun orang tanya dia, penjenayah baik ke? Baik. Tetapi dia telah memilih jalan yang salah. Dia maksudnya dia bezakan di antara
karakter orang tu, kita semua ni dilahirkan baik. Tetapi sebab pengalaman hidup kita ataupun cara kita dibesarkan, mungkin kita buat pilihan yang salah. Jadi personality itulah dia buat pilihan salah mungkin kerana sejarah hidup dia. Jadi Fatin tanya saya, boleh tak berubah? Memang sangat boleh. Maknanya itulah peranan kita sebagai kawan. Kalau kita sayang dekat dia, kita cubalah tarik. Macam dalam cerita Spider-Man, cerita Spider-Man, ada seorang penjahat tu, baju hijau putih tu, Sandman. Sandman walaupun dia rompak bank, tapi dia hati dia baik sebab dia sayangkan anak dia. Jadi kalau kita kena teknik kita dengan hati dia akan ikut kita. Jadi inilah yang peranan kita sebagai seorang teman lah. Cuba tarik mereka. Okey, saya nak tambah sikit Cik Zahid. Betul lah, sebab apa? Kita mana boleh cakap orang tu tak baik, personality dia tak baik, sebab setiap orang ada kelebihan dan juga kekurangan. Bolehlah kita melihat kepada kelebihan dia dan juga mungkin yang kekurangan tu kita sama-sama melengkapi. Mungkin saya salah, tapi boleh Cik Zahid betulkan saya. Personality seseorang itu tidak boleh kita katakan baik, betul, salah, baik ataupun tidak. Subjektif. Tetapi kalau karakter itu boleh kita katakan negatif ataupun tidak, kan? Okey, kalau ni saya ambil soalan ni satu langkah ke hadapan lah bagi Afiq. Bila nak memilih teman, katakan awak ada girlfriend ataupun boyfriend bagi Amira. Senario nak diorang tak ngam dengan teman awak. Situasi macam ni apa yang awak akan lakukan? Apa tindakan awak, Afiq? So macam tindakan saya, okey, ni memang susah juga soalan dia. Okey, dia macam ni lah. Bergantung pada apa yang dia tak ngam tu lah, kan. Kalau sekadar macam hobi ke apa, bagi saya kita sebagai pasangan tu sendiri, kita masih boleh tolerate lah. Kita try bincang, kita try orang kata talk lah, how to macam mana, kan. Tak boleh lah macam dia arah-arah tak boleh kan. Kita kena orang kata sama-sama ada kerjasama untuk bagi apa, tak ada masalah isu-isu lah. Sebab pasal kawan ni, orang kata kawan tu yang dah sampai dulu sebelum pasangan tu sendiri. Betul tak? Macam kita dah macam kita awak jangan betulkan kat dia, betulkan sama betul. Sebab kawan tu sendiri macam dah lama, kan. So macam dia tu tak adalah pendatang baru, macam baru hadir dalam hidup kita. So dia pun kena cuba terima orang kata apa yang kita dah pernah ada lah. Jadi Amira, soalan kepada awak adalah, adakah penting bagi teman hidup awak orang kata serasi dengan kawan awak, teman as in rakan-rakan awak? Saya rasa dia tidak seharusnya 100% lah. Pada saya, as long as dia rasa kawan-kawan saya ni tak memudaratkan saya, saya rasa should be fine. Sebab kita adalah orang yang berbeza-beza, kan. Kadang-kadang kita rasa macam sesuai dengan dia ni, orang ni rasa tak sesuai. Tapi pada saya tidak mementingkan sangatlah perkara itu. Asalkan dia tidak menghalang saya, siapa yang saya selesa berkawan, dan saya juga menghormati dengan siapa dia ingin berkawan. Okey, lebih kepada berperanan sebagai pendamai lah antara kedua-dua. Okey, Cik Zahid, bagaimana pula kalau senarionya kita terus salah cari kawan? Bagaimana untuk memiliki sifat ataupun kita nak ada sesuatu yang kita ada prinsip dalam diri kita untuk kita nak menilai seseorang kawan ni, inilah kawan. Sebab kita tak nak buang masa salah pilih kawan dan sebagainya. Setuju. I think Fatin dah sebut perkataan paling penting je lah, itu prinsip kita, kan. Sebab kita berkawan pun tujuan kita apa? Kita nak mengisi kekosongan apa semua, kan, kebosanan, kan. Tetapi kalau dah melanggar prinsip, contohnya sekarang banyak dalam online, kan, alam maya. Kadang-kadang kawan-kawan dia menggunakan benda-benda yang kita tak setujulah. Contohnya jenaka yang tak sesuai ke, atau merendahkan orang ke, atau sebagainya. Masa tu kita dah melanggar prinsip kita. Saya rasa boleh je kita bukan putus, tetapi kita slowly lah. Kita ada masa kita jampuk, ada masa kalau nampak macam tak sesuai dengan kita back off lah. Tapi slow motion lah. Slow motion lah. Sebab kita tak tahu. Satu hari mungkin kita perlu mereka juga, kan. Jadi dan kita paling penting kita sentiasa memaafkan lah. Dari antara sikap-sikap orang yang hebat, dia mudah memaafkan orang lain tu. Dia tahu ini dia tak rasa nak marah, tapi dia rasa kesian. Kesian dia ni berfikiran macam ni. Dia maafkanlah. Jadi kalau orang yang belum matang, dia mungkin cepat melenting, kan. Orang sebut je dia mula dia trigger, kan. Tapi as kita grow, kita makin matang, kita lebih mudah memaafkan sebenarnya. Itulah cara nak
nak matchkan personality dengan orang yang tak berapa ngam dengan kita. Okey, baik. Saya nak teruskan membaca komen di Facebook. Najiha Anati. Rupa tak cantik atau handsome tak apa. Janji kemas dan pandai jaga diri dan muka. Wow. Betul, rupa ni subjektif kan? Kalau kekemasan itu adalah juga rupa. Wangi ya. Okey. Dan ini Alia Maisara. Orang yang baik personalitinya, dia tidak akan memandang rendah pada orang lain. Awak ada apa-apa nak komen tak? Afiq. Orang yang baik personalitinya tidak akan memandang rendah orang lain. Betul. Itu memang betul lah sebab macam saya cakap, orang kata personality tu dia akan follow kecantikan tu. Macam maksudnya kalau kita personality okey, so kecantikan kehandsomean tu akan ada lah. Ada aura dia. Ada aura dia sendiri. So takkanlah orang yang berfikiran positif ni nak memandang buruk kan, namun dah positif. So betul sangat. Tak mungkin lah kita macam itulah bagi pandangan saya. Okey, dan Amira, mungkin selagi kita semakin meningkat usia ni, circle kawan kita semakin kecil je. Dia 3 kali macam pengalaman ya. Betul. Tapi memang betul, setuju. Memang reality check lah. Filtering. Bila kita tahu yang mana ini boleh kita kadang-kadang nak hang out sekejap. Ini boleh untuk meluahkan, ini boleh untuk nak ajak pergi shopping ke. Mira macam tu? Mira sangat-sangat setuju sebab saya pun macam tu. Saya tahu siapa yang saya rasa saya boleh keluar sampai 5-6 jam kan. Boleh tidur sama-sama, boleh share rahsia. Ada juga yang boleh kita coffee sekadar 1-2 jam untuk sembang-sembang kan. Tapi apa yang penting, Pak Mira setuju dengan Afiq, bila kita ada personality yang bagus, secara tak langsung kita nampak macam seorang yang ada karisma tau. Bila kita ada karisma, kita akan sentiasa nampak presentable. Dia tak perlulah kena sempurna, rupa paras, kena betul-betul perfect kan. Pada saya, as long as dia menjaga personality dia, automatically dia akan nampak sangat-sangat presentable dan cantiklah di mata semua orang. Betul-betul setuju. Kalau saya Fatin, rakan yang awak boleh ajak keluar. Kita pergi interview. Kita makan ke? Okey. Kita nak di hujung ini kita nak rumusan daripada Encik Zahid. Tapi betul, saya nak tambah tips tadi, selain daripada bawa pergi restoran, kita kena cuba untuk pergi travel bersama. Ya, betul. Betul. Tadi Amira sebut bawa kereta. Memandu. Ada 3 tips hari ini. Personality dan karakter. Betul. Okey, rumusan daripada Encik Zahid. Saya nak share satu poem lah lebih kurang. Saya selalu guna dalam talk saya. Dia asal daripada pesanan orang tua dulu, biar lambat asal selamat. Kita nak keluarkan benda positif dalam suasana negatif. Tadi saya ubah sikit, biar tak cantik asal personality menarik. Biar tak cantik personality menarik. Biar tak handsome asal peribadi kita awesome. Boleh terima? Boleh. Boleh jadi caption hari ini. Sedikit positif lah. Okey, baik, itu dia rumusan daripada Encik Zahid, dan pastinya apa yang dikongsikan oleh mereka bertiga ini berbeza-beza pendapat dan juga pandangan mereka, dan anda pasti juga ada pandangan anda yang tersendiri. Yang penting apabila mencari teman, pastikan ia tidak memudaratkan diri anda. Betul. Itu yang penting. Dan pandai-pandailah filter kan, kita kan dah besar. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua tetamu kita, Cik Zahid Muhammad, Cik Amira Uthman dan juga Afiq Adnan, kerana berkongsi pandangan untuk topik kita hari ini. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika. Sekembalinya kita ada art and craft sedikit berkaitan dengan embroidery. Nak tengok Sugi punya kepakaran selepas ini. Saya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami, dan di awal tadi Fatin, awak telah berkata yang Yaina dan awak berkongsi yang kita kena love ourselves, kena peluk diri. I love myself too. Okey. Jadi jika anda diminta menamakan 3 orang yang paling anda sayang, adakah diri anda termasuk di dalam senarai tersebut? Ini yang kita nak kongsikan. Jangan lupa saksikan episod Woman Talk bersama Proviton yang akan membincangkan tentang topik self love pada 10 hari bulan Disember 2022, Sabtu ini jam 5 petang hanya di TV3. Okey, baik, itu berkaitan dengan Women Talk, dan kini kita bersama dengan Amalina. Siti Amalina. Panggil Siti lah ya. Panggil Siti. Okey, yang akan menunjukkan kepada kita kepakarannya membuat sulaman. Betul? Dia panggil apa? Sulaman, embroidery. Embroidery lah dalam bahasa Inggeris. Okey. Baik. Fatin tadi kata dia nak buat hari ini, dia nak tunjukkan kepakaran dia kan. Oh ya. Tapi memang menarik sebenarnya. Kalau kita tahu dulu embroidery ni ataupun teknik sulaman ni kita buat kasut kan, bukan kita lah, mak-mak kita. Dulu banyak orang buat topi, baby dan sebagainya. Tapi ini adalah pembaharuan konsep yang baru. Modernize. Betul. Saya fikir selalunya
fashion student sahaja yang ni. Tapi sebenarnya Siti tidak ya. Ini adalah hobi beliau. Mungkin boleh kongsikan macam mana sebenarnya bermula? Bermulanya saya belajar seni sulam ni lah kan. Sebenarnya time PKP time tu biasalah kita semua discover kita punya bakat time PKP. Jadi I belajar I beli embroidery kit. Maksudnya barang-barang dah ada tinggal jahit je. Daripada situ barulah I kenal embroidery dan mula belajar sampailah sekarang ambil commission. Dah berapa tahun dah ni? Dah 2 tahun sekarang. 2 tahun. Okey, saya nak tanya, betul ke ni awak tak guna mesin? Dia macam guna mesin Fatin. So, kita ingin ke? Saya pernah cuba. Okey, ini jujurlah saya pernah cuba. Saya pun ada juga 2-3 dekat rumah saya yang saya buat. Tetapi tak adalah macam ni. Saya nak tanya awak, ini kalender ke macam mana? Yang ni sebenarnya trending lah. Design yang trending. Design mas kahwin. Lepas tu banyak orang suka design bunga-bunga ros-ros macam ni kan. Tapi design mas kahwin antara yang trending lah sekarang. Kiranya 11 hari bulan ni adalah tarikh dia kahwin. Mas kahwinnya 300 sampel, 2 sampel. Siti, berapa lama nak ambil masa untuk nak menyiapkan untuk satu macam ni? Depends kepada design dengan size juga. Tapi selalunya average dalam 3 hingga 5 hari lah. Tapi kalau design lagi complicated ataupun size lagi besar, lama sikit lah. Sebesar mana Siti pernah buat? Kalau tengok ni paling kecil, ini yang sedang sederhana kan? Ada lagi besar ke size-nya? Ada. Paling besar sekali 34 cm. Besar juga lah. Itu lagi lama lah. Lagi besar lagi lama lah. Lagi rumit boleh lah makan bulan lah. Saya boleh cakap yang Siti ni seorang yang penyabar. Kan? Macam dia melayan je. Siapa yang nak belajar embroidery memang kena ada kesabaran. Tapi saya rasa yang ini boleh dijadikan hadiah buat mereka yang nak berkahwin ataupun hari lahir ataupun apa-apa majlis lah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan. Yang ni apa ni Siti? Dia yang ni I try benda baru. I print lepas tu I colour guna marker. Okey, baik. Jadi hari ni awak nak tunjukkan ke kepada kami apa-apa demo? Nampak ni. Demo macam susah sikit, mungkin kita boleh tengok. Belum panggang. Kalau nak buka pun boleh sebenarnya. Okey, cuba Fatih buka. Buka. Surprise, jangan makan lah. Dalam ni ada pulut panggang. Comel dia. Comel lah, geram sangat. Okey, macam mana dapat idea ni Siti? Ini semua eksperimen lah. Ini semua eksperimen. Ini bukan sulam tapi eksperimen lah cara pulut panggang di bawah menjadi kain. Dan setiap daripada bunga ini Siti ada namanya yang berbeza, betul? Dia punya jenis jahitan berbeza. Oh, jenis jahitan. Okey, mungkin awak boleh kongsikan yang paling basic apa? Yang paling basic bunga ros ni lah. Siapa yang baru belajar memang akan belajar bunga ros lah. Macam mana selalunya macam nak jahit bunga ros. Lepas tu nak jahit tulisan. Ini benda paling basic lah kalau baru-baru belajar. Okey, baik. Cantik sangat. Dan tadi awak kata yang paling besar awak pernah buat 34 cm. Itu paling mencabar? Itu paling. Yang ini yang kat video kita lihat ni yang ni kecil je tapi ini I buat kucing. Okey, Safati ada satu soalan. Adakah memerlukan teknik, adakah kita memerlukan kepakaran melukis untuk kita nak menghasilkan karya ini? Saya rasa ya. Perlu. Sebab customer akan bagi gambar dekat kita. Kita akan buatkan design lah untuk dia. Depends on apa yang dia request. Jadi kenalah tahu macam mana nak tekap gambar tu. Jadikan dia illustration. Macam inilah jadikan dia illustration. Macam tengah video ni macam berapa lama diambil masanya? Kalau macam ni memang lama sikit lah. Macam mungkin sebulan lebih. Sebab yang ni satu hook tu jahit. Satu hook tu semua jahit. Nampak sangat naik semua lukisan warna kan. Okey, kalau nak bercakap mengenai benang yang awak gunakan, memang untuk embroidery awak gunakan benang DMC ini? Betul. Untuk benang embroidery yang paling berkualiti sekali benang DMC lah. Okey. Kalau needle apa? Jarum. Kalau jarum ni pula ada saiz jarum pun ada saiz yang berbeza. Jarum pun I guna brand DMC juga. Depends kepada apa benda yang kita nak jahit. Saiz dia berbezalah jarum tu. Siti, apa kita panggil ni? Ini embroidery hoop dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu tak sure, mungkin tak apa. Rem kayu. Jadi kita memerlukan ini benang dan juga jarum sahaja. Paling penting sekali. Itu asas. Paling penting sekali tahu apa lagi satu. Betul. Kesabaran itu yang paling utama. Siti, satu saya nak tanya. Biasa kan kalau macam kita lihat tadi awak buat tu, dia ada tona warna yang berbeza. Jadi macam mana bila awak dah guna satu benang, satu jarum, lepas tu bila nak stop, nak tambah dia, awak kita tindankan dia. Tindankan color lain, warna lain. Layerkan dia. Layerkan dia. Jadi maksudnya ni awak dah print. Ni saya print dekat atas kain. Nanti akan jahitlah semua. Printing ni awak beli mesin yang lain? Tak. Print guna printer biasa je. Okey. Saya dah ajar
Ustazah dalam video. Kalau nak tahu di mana mereka boleh tengok? Boleh tengok dekat TikTok ataupun tengok dekat Instagram. Dua-dua pun boleh. Dua-dua video yang sama. Di mana? Dekat Styla Embroidery. Nama username-nya styla.embroidery. Okey. Berubah nak tanya. Saya nak tanya. Kain nampak ni macam nama berminat. apa? Sebab semuanya Belacu. Kain belacu. Betul kan? Kain belacu boleh. Semua kain pun boleh. Tapi yang I guna cotton. Kain cotton. Cotton fabric. Saya nak tanya, kalau lah mungkin nak buat tempahan, berapa lama perlu diambil untuk... I akan buka order by batch. Contohnya bulan ni 24 hari bulan I akan buka order. Selalunya akhir bulan lah 24 hari bulan. Lepas tu boleh tekan link dekat bio TikTok ataupun Instagram. Dia masuk queue lah. Masuk queue tapi semua orang takkan dapat. Mungkin beberapa je. Wow, kena ambil. Orang kata token lah. Beratur dahulu. Okey, baik. Siti, mungkin di sini kan bagi mereka yang selama ini nak mencuba tetapi tak pernah mencuba. Mungkin awak ada apa-apa pesanan buat mereka sebab awak pun dah 2 tahun. Awak start dari scratch dan hari ini dah boleh jadikannya satu perniagaan. Betul. Kan? Silakan. Untuk yang baru nak belajar, I suggest try dulu satu. Try dulu satu. Kalau suka betul, baru beli materialnya yang individual satu-satu. Beli kain berbeza, beli jarum berbeza, beli benang berbeza. Lepas tu jangan takut untuk explore. Kita cari kita punya style embroidery yang kita sukalah. Jadi kita buat apa benda design kita suka dulu. Kalau kita betul suka, kita boleh buat untuk long term, baru kita buat jadi bisnes. Selain daripada kita nak lakukan perniagaan, dia adalah salah satu terapi juga untuk kita. Betul. Jadi hari ini Fatin akan buat terapi ini di rumah. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Terima kasih Siti. Terima kasih banyak. Nak sambung ke? Fatin boleh tu. Nak buat ke? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Anda masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih untuk perhatian anda. Lebih sejam, dekat sejam bersama kami. Dan pastinya hari ini kita harapkan sesuatu yang memberi kebaikan kepada kita semua dalam kita memilih rakan-rakan, sahabat-sahabat kita ya. Betul. Macam ada komen di Facebook yang mengatakan kita berdua sangat ceria. Terima kasih. Itu personality kami. Jadi kalau kami telah menyumbang kepada keceriaan anda pada hari Isnin ini, kami sangat gembira. Lembut cakap. Okey, saya ada komen daripada Mak Itun ini. Assalamualaikum Fatin. Waalaikumsalam Mak Itun. Selamat tengah hari Gita. Gita selamat tengah hari. Bagi Mak Itun, dua-dua perlu penampilan juga jaga nama kawan biar benar ikhlas. Itu dia betul, saya setuju. Itu amatlah penting. Okey, baik, di sini sahaja siaran hari Isnin kami bersama dengan anda. Kami akan kembali esok, bukan kamilah, Fatin dan juga Fiza akan kembali esok dengan satu lagi topik berkaitan dengan makanan, iaitu cendawan. Selain daripada manfaatnya boleh menurunkan kadar kolesterol, apa lagi yang menarik berkenaan dengan cendawan, esok kita akan kongsikan. Jadi jumpa esok. Terima kasih, jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus